Okey, baik. Kita sambung lagi kelas kita so sikit lagi sebelum kita ni lah kita take apa nama lunch break. Alright. So basically kita dah diperkenalkan dengan konsep force. Okay. So saya ulang balik, kita ada electrical force dan kita ada magnetic force. Okay. Electric force ni terhasil apabila kita letak satu charge di dalam satu medan elektrik, dihasilkan oleh charge yang lain. Dan juga magnetic force ni akan terhasil apabila kita gerakkan satu charge di dalam satu medan magnetik. Okay, kita akan dapat magnetic force. Tapi apabila charge yang bergerak tu berada juga di dalam medan elektrik, so dia akan menghasilkan elektromagnetic. So, maknanya force tu terdapat dua elemen lah, electrical force dan juga magnetic force. Okay, so kali ni kita pergi kepada satu konsep yang seterusnya, iaitu konsep asa. Sebab bila kita ada satu apa nama elektrik dinamakan sebagai electromagnetic force. So dia adalah konsep asas. Okay, so dia adalah konsep asas untuk motor. So bila asas motor ni, kebanyakan motor ni dia punya motion adalah dalam bentuk rotational. Okay, instead of linear motion sebagaimana yang kita kira dalam penghasilan force dan sebagainya. Sebab kalau kita tengok bila kita study pasal force, so dia akan hasilkan satu gerakan yang linear lah. Okay. So maybe berguna bila kita design satu linear motor, tapi kebanyakan case so kita akan deal dengan rotational motor. So because of that, so instead of force, so kita akan diperkenalkan dengan satu lagi konsep yang dinamakan sebagai konsep torque lah. So saya ingat benda ni is quite normal, okay, ataupun quite familiar lah untuk kita. So katalah kita ada satu disk, okay, tengah-tengah ni, okay, satu disk. So yang ini adalah satu disk. Okay, tengah-tengah ni kita ada kita punya apa yang dinamakan sebagai pivot point. Okay, ataupun kalau dalam 3D kita namakan sebagai pivot axis lah. Okay. Kemudian tu kita apply force dekat kita punya disk ni. Kita apply force ke bawah. Okay, so instead of kita bawa kan disk ni bergerak ke bawah, okay, tapi oleh kerana kita ada pivot point ataupun pivot axis ni, dia akan menyebabkan disk ni akan berputar lah, okay, pada certain direction dan juga pada certain speed. Okay, so kita ada dalam disk ni kita ada satu radius yang kita namakan sebagai D. So dan dia akan bergerak, okay, pada certain angle, okay, yang dinamakan sebagai theta. So oleh kerana kita dapat satu fenomena yang macam ni, so instead of kita ada force, so kita akan convert representation force tu kepada nilai torque. Yang mana nilai torque ni juga adalah vektor sama dengan D vektor, okay, cross dengan F. Okay. So sama jugalah macam mana yang kita dah buat sebelum ni. So bila kita ada cross product ni, so kita akan dapat amplitude untuk torque is sama dengan amplitude D, okay, dot with amplitude F sin theta lah. Okay. Dan ketika ini sin theta ni adalah angle di antara D dan juga F. Okay. So kita akan tengok D ni maybe dia akan bergerak lah, tapi F tu basically dia punya angle dia ataupun dia punya direction dia akan sentiasa ke bawah lah. So dia akan ada satu angle yang satu direction yang tetap. Menyebabkan bila kita bergerak ni, so basically force yang sama kita apply, tapi torque kita akan dapat satu nilai yang
yang berubah-ubah. Okey, so untuk kita applykan konsep konsep ni, kita tengok contoh yang ni lah. Okey, contoh ni pun contoh yang agak penting untuk tuan-tuan faham. Okey, sebab kadang-kadang antara soalan yang kerap ditanya lah dalam exam. Okey. So katakan kita ada satu loop. Okey, ini kita punya loop. Okey, kita ada satu loop. Okay, saya lukis balik lah. Okey, so kita ada satu loop. Dan loop ni kita letak di dalam satu medan elektrik. Medan magnet. Okey. Macam itulah. Kat sini adalah kita punya B. Okay, so kita gunakan aksis yang ni sebagai kita punya reference. Okay, so yang ni adalah X. So X tu adalah kita refer balik ke atas. Okay, so X tu adalah maknanya dia punya aksis tu masuk ke dalam lah. Okay, so yang ini adalah Y dan Y tu into the plane. So sini adalah X dan sini adalah kita punya Z axis. Okay, so kita ada satu loop of winding. Dan loop ni kita ada kat sini adalah apa yang kita namakan sebagai kita punya pivot axis. Oh, okey. Sorry. So yang ini basically untuk yang ni. So maknanya kalau berdasarkan setup yang ini, so kat sini kita ada Y axis. Okey, dan B ni adalah X axis. So yang ni salah lah. So yang sini adalah Y. So B ni adalah dalam X. Okey. Okey, so yang dalam ni adalah Z lah. Yang tengah-tengah tu adalah Z. Okey, so katalah kita ada satu gelung dan gelung ni kita letak dalam satu medan magnet. Okey, so gelung ni kita boleh bagikan kepada 4 section. So section 1, kenapa dia tak boleh kerja sama pula? So ini adalah section 1. Baik. Kenapa? Sekejap Rasa saya punya PC pun dah hang ni. Laptop saya dah hang. Langsung.
Halo. Saya rasa saya ada masalah dengan laptop saya ni. Saya punya material semua banyak dalam ni. Jadi macam mana ni? Saya pula. Okeylah, saya rasa macam ni lah. Kita stop dulu. Kita sambung balik pukul 2. Boleh tak? Boleh, Doktor. Boleh. Boleh tak? Maaf lah tiba-tiba pula dia hang respon. Harap apa yang saya lukis kat sini dia save lah. Okey, kita break dulu. Nanti kita sambunglah dalam pukul 2 macam tu lah, boleh ya? Boleh Doktor. Doktor. So saya end dulu meeting ni. Pukul 2 nanti saya sambung balik lah. Saya selesaikan dulu masalah ni. Okay. Untuk yang tak apa, yang belum record tadi, kita jumpa pukul 2 Okey, boleh Doktor.